Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi sehat? wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Sehat kau, tawa? Sihat Alhamdulillah. Berada ke mana nih? Sekarang berada di rumah. Rumah. Ah, Keadaan sekitaran awak oke tak? so far untuk keadaan sekitar sekarang okey, tiada apa-apa masalah lagi lah. Jadi bolehlah kita mula sesi ni. Boleh? Okey. Jadi uh, sesi ni saya jadi konseling awak. Sesi ni kita bertakluk pada etika dan akta kerahasiaan, di mana setiap isu dan juga masalah yang telah awak ceritakan kat saya itu akan dirahasiakan. Seterusnya, tapi kalau ada isu ataupun masalah yang awak ceritakan kat saya tu boleh memudaratkan diri awak, saya terpaksa merujuk kepada pakar. Apa yang dah awak faham dari yang saya cakap tadi, boleh kita lanjutkan sesi ini? Boleh? Boleh, okay. I want to introduce myself. My name is Zakia. You can call me Kia or Zakia. I'm from Indonesia, Aceh, Banda Aceh. Semester 4 di Universitas Islam Negeri Aran ini. Sila perkenalkan pula diri awak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Lutfi Abu Bakar. Boleh panggil saya Lutfi. Saya berasal daripada Malaysia. And saya daripada Universiti Utara Malaysia. Okey. Saya semester 4 jurusan kaunseling. Okey. Dan psikologi di Awak sebelum sesi konseling ni pernah tak lakukan sesi konseling dengan individu ke atau kelompok? Sebelum ni ada juga buat sesi individu. Tapi yang tu waktu semester lepas lah dengan kaunselor pelatih. Kaunselor. Tapi lama dah lah. Okey. Lepas. Menurut awak, konseling ni, menurut pendapat awak, konseling ni pengertian dari konseling apa? Ya? Pengertian dari konseling, arti konseling sendiri bagi awak. Kalau bagi saya, kaunseling ni more kepada macam interaksi lah antara klien dengan kaunselor yang saya faham lah. Yang macam kalau kaunselor, macam kalau yang macam sesi individu antara macam dua lah. Kalau saya dengan kaunselor tu, kalau macam sesi kaunseling kelompok, saya dengan rakan-rakan saya tu lah akan buat sesi, tapi segala etika kerasaan perlu dijaga lah. Kalau yang tu lah yang saya faham, tapi tak pastilah betul ke tak. Okey. Awak umurnya berapa ni? Kalau boleh tahu. Saya berumur 21 tahun. Bulan depan cukup 22 tahun. So lama lah daripada saya. Saya 19 masih. Tahun ni lah 20. Oh, 19. Okey. Saya nak tahu latar belakang awak, boleh? Dari hobi ke atau orang awak ni tipe orang yang macam mana? Boleh? Boleh. Daripada mana tu nak start? Dari hobi ke? Hobi ya. Okay. Kalau dari segi hobi saya macam more kepada sport lah. Macam bola sepak lah, especially macam bola sepak futsal, yang tu main lah. Kalau yang hobi yang paling saya minat lah. Okay. Sampai sekarang pun kalau macam
bulan puasa pun still masih lagi bermain lah. Macam futsal apa semua tu. Macam habis sembahyang tarawih. So lepas sembahyang tarawih tu akan ada game lah macam futsal semua. Tu sebab macam Kalau kepribadian awak ni termasuk kepribadian yang introvert kah atau extrovert atau macam mana? Yang tu maybe saya tak pasti. Jadi extrovert tu ada juga kot sebab saya taklah macam jenis pendiam sangat sebab saya ni suka bercakap juga kan. Okay. Jadi awak kok dengan orang yang dah kawan baik sangat tu bisa extrovert? Macam saya kalau orang yang saya tak kenal rapat, saya akan jadi introvert. Saya akan ditakut macam nak bercakap apa semua tu. Pertama-tama bila kita bercakap kat depan pentas apa semua tu, so jadi macam susah sikit lah. Macam sebab kita tak kenal kan, macam orang lain macam kelas yang ada campur-campur macam kos lain. Tapi bila dalam kelas kaunseling sebab dah kenal, so macam dah kenal macam tak risau sangat. Tapi bila macam ada budak luar ataupun kelas lain, ada kan dia perasaan macam takut-takut sikit. Okay. Awak, saya nak tanya ini. Kegiatan sehari-hari awak selain ke kampus? Kegiatan macam mana tu? Kegiatan yang biasa awak, daily activity. Daily activity tak pasti. Macam mana? Atau Contoh macam organisation, awak pernah ikut tak? Macam-macam tu. Macam sukarelawan semua tu? Ha? Macam sukarelawan ke macam mana? Boleh. Macam tu. Ada juga join macam baru ni, macam 2 hari lepas pun sebab ini bulan puasa kan. Macam kami ada macam, saya ada join macam program under macam NGO lah kalau kat Malaysia, NGO. Macam just macam beri bantuan dekat orang yang memerlukan, macam bantuan kepada asnaf. Macam lepas buka puasa, macam ada buka puasa untuk orang ramai macam tu lah. Macam orang yang mereka gelandangan, mereka tak ada tempat untuk tidur and makan masa-masa, so kami kumpulkan dekat satu tempat and kat situ kami akan bantu mereka untuk makan semua tu lah. So mereka tak perlu bayar apa-apa, just makan sama-sama, solat, lepas tu makan, yang tu je. Okay. Awak kegiatan kat kampus dengan yang biasa kat luar kampus tu susah tak cara nak baginya? Bagi waktu. Macam sekarang kan duduk kat rumah, kami tak balik kampus dah setahun dah. Sebab COVID kan. So agak different jugalah banding belajar universiti dengan dekat luar kat rumah. Sebab kalau kat kampus kan kita face to face antara syarah apa semua tu. Bila kat rumah ni dekat laptop, bila kita fokus cakap laptop macam sekarang kan, so dia macam susah sikit. Okay. So akan ada wujud perasaan macam malas tu pun ada juga lah diri. Awak selesa tak dengan belajar dengan online macam ni dengan langsung kat kampus? Lebih selesa? Kalau lebih selesa tu sejujurnya di kampus lah. Langsung? Ya, sebab environment kot. Sebab kita bila banyak bergerak dalam kampus ni, sebab nak pergi kelas by kelas tu sangat jauh kalau kat UUM kan. So dia macam banyak bergerak tu, so susah sikit lah. And then kalau macam dekat bila kelas yang dekat rumah ni, dia jadi agak macam kita duduk kat satu kerusi and static just fokus kat laptop, so agak gantuk juga lah. Malas lah. Betul. Apa yang awak dapat dengan semua aktiviti yang awak buat tu? Pelajaran yang awak dapat? Macam kalau daripada segi pelajaran tu agak nak dapat fully tu susah sikit lah. Sebab nak fokus
Sebab saya macam daripada pagi pukul 8 sampai 5.30 kelas full. Nak fokus tu sangat susah sebab kita tengok satu laptop je kan. So macam nak fokus fully tu sangat susah sebab benda tu kan kita tengok je. Tak ada macam pergerakan ke kat kampus kan kita boleh lah macam sambil-sambil tu macam tengok pensyarah macam buat macam role play game apa semua tu. So taklah ngantuk sangat. Bila kat laptop macam nak buat tu macam susah sikit lah. So susah lah. Ni macam misalnya nih, awak dah bosan dengan yang awak buat tu, apa yang awak buat supaya awak tu ada semangat lah lagi gitu? Macam jujur lah kalau macam nak bagi semangat sebab macam nak elak ngantuk apa semua tu, nak elak tidur lah. So saya akan macam makan keropok apa semua ni lah macam ni kan. Untuk elak macam sambil kena kunyah juga kalau tak memang tidur. Makan saja atau ada yang lain ke atau siapa gitu yang buat awak semangat bila ada bosan? Yang tu tak ada pun. Just macam ada kawan baik yang kasih semangat. Yang kawan baik selalunya macam contohlah macam saya bangun lewat ke apa-apa kan. So dia macam hello lah, macam saya support lah, yang tu selalu support saya. Adalah kawan baik. Okay. Awak ni tipe orang yang catat plan tak? Misalnya nak buat sesuatu. Plan lah. Catat tak plan lah? Tak. Ada tak orang-orang yang kawan atau kawan baik awak yang bantu awak ingatkan plan awak tu? Misalnya takut terlupa gitu. Yang tu kawan baik saya sebab so ada sebab apa tak bantu? Misal ingatkan tu plan orang tua awak? Orang tua jarang sangat lah. Jarang. Sebab macam just macam saya akan bagi tahu depa, contoh saya macam ada kelas pagi. So depa akan kejutkan lah kalau contohlah saya macam tak bangun lagi ke, depa akan gerak saya bangun. Okey. Awak ni kalau ada masalah, tipe yang cerita lebih ke kawan baik awak atau dengan mak abah? Mak bapak? Masalah more kepada kadang-kadang tu just yang kawan je lah, tak ada lah macam berat sangat pun masalah, tak ada sangat lah kalau masalah ni. Okey. Saya nak tanya, misalnya nih, awak ada masalah. Itu awak selesaikan langsung hari itu juga atau awak healing dulu? Okey, kalau macam contohlah macam diri saya mempunyai masalah, saya mau kepada saya seorang yang jenis pendam, macam saya takkan macam lepas apa semua tu, saya jenis pendam. Saya takkan buat apa-apa lah macam okey tak apa, maybe dia je betul, okey tak apa, so santai lah. Cumanya saya macam cuba macam kalau dah macam dah masalah tu, saya cuba tenangkan diri, macam take time sikit lah, lebih kurang 3 hari pun semua tu. So lepas tu saya macam tak fikir sangat pun, macam saya macam tak mau macam benda tu serabutkan kepala saya, macam okey tak apa, benda macam dah berlaku, so mau kena depan je, kalau tak mau kan kalau ada masalah lah. Macam kalau contoh kalau macam ada masalah apa-apa, saya akan buat macam aktiviti dalam diri saya, macam buat benda yang macam saya boleh lupa lah, macam saya busykan diri saya. Macam buatlah macam hiking ke, macam pilih tempat macam air terjun ke, macam-macam lah. Kalau macam just macam tempat yang macam tenang, yang tu lah saya akan pergi. So macam apa-apa so saya boleh macam release lah apa yang saya rasa tu. Yang tu lah kalau macam saya salah.
alam dengan hobi awak tu, nature dengan hobi awak tu membantulah healing masalah awak gitu kan? Sangat membantulah. Sangat membantu. Sangat-sangat bantu. Okay, misalnya nih, contoh macam plan awak tu tak terjadi nak awak buat, dah gagal. Jadi awak rencanakan lagi buat tu besok atau tak kerjakan sama sekali? Saya akan buat macam, kalau benda tu tak jadi, saya akan cari seseorang yang saya boleh Percaya? lepaskan apa yang saya rasa tu. Macam tu lah. So lepas tu saya akan jadi tenang sikit kot. Okay. So lepas konseling ni, apa yang awak dapat dari pencerahan dari konseling ni? Pencerahannya, saya macam lebih terbuka kot. Okay, awak ada masalah nak cerita, mungkin masalah kawan ke atau kepribadian awak, cara nak semangatkan diri, atau nak sharing-sharing hobi awak? So far masalah tu tak ada, cuma masalah yang macam yang paling berat sikit just macam masalah lain lah. Kalau taklah ni kan, cuma macam perasaan bila kita duduk kat rumah ni, dia buat saya jadi macam malas sikit. Malas? Yang tu kot, Saya pun kadang macam tu. Sebab jadi awak online kan, susah sikit. Jadi awak kalau misalnya malas tu kat rumah, awak ngapain? Keluar ke? Macam saya malas daripada segi belajar lah, macam susah sikit. Kalau keluar tu dah sangat, kalau macam dia malas sebab kadang-kadang bila line kat rumah tu dia sekat-sekat, so jadi macam agak susah sikit lah. Macam kita nak fokus kat kelas tapi tak boleh nak fokus sebab sekat-sekat kan. So banyak fokus, macam contoh lah macam ada lecturer yang tak record kelas tu susah sikit lah. Sebab tu macam setiap kali harap-harap macam apa-apa bila nak start kelas tu minta macam lecturer so record pasal tu lah, yang terpenting lah. Yang tu je lah macam harapan yang untuk nak ingatkan balik apa semua tu lah. Just tengok boleh recording tu. Apa lagi ya saya nak tanya? Berapa menit dah ni? Saya tak lihat jam lah tadi. Udah 20 menit ke? Belum? Tak pasti. Tak pasti. Okay. Awak pernah tak rasa ada kawan yang meruntuhkan semangat awak? Kawan yang meruntuhkan semangat lah. Jumpa kawan macam tu? Pernah? Ada tu ada, tapi saya macam tak apa nak indahkan sangat lah. Macam saya tak ambil macam tak sangat lah kalau dia nak buat. Dia macam kutuk lah sebab saya jenis macam more kepada buat hal sendiri lah. Misalnya awak jumpa kawan macam tu, awak tipe yang menjauhkan jauhkan dia atau awak tetap berkawan cuman pilih-pilih je? Saya kawan jauh-jauh sikit lah, macam tu lah. Okay. Jadi awak lebih hati-hati. Tak mau nampak macam obvious sangat lah nak tunjuk tu. Okay. Jadi saya
tahu nak tanya apa lagi nih. Awak kan awak cakap tadi pernah lakukan konseling dengan konselor terlatih. Itu masalah awak terselesaikan tidak? Terselesaikan tak masalah awak yang dengan konselor? Macam yang konselor terlatih tu saya dapat selesaikan sebab waktu tu saya ada macam masalah lah, macam saya nak bahagi tugasan, bukan tugasan lah, saya macam nak buat jadual sebab tak mau macam rushing macam buat assignment apa semua tu. So nak susun jadual. So saya ikut apa yang jadual yang dia buat tu. So segala macam masalah problem semua tu dapat diselesaikan walaupun dengan lambat sikit lah. Dia taklah macam boleh drastik saya ubah, tapi still ada perubahan tu dari saya. Saya rasa benda tu. Dia awak ikut yang dia arahkan je. Sebab dia macam more kepada dia ajarkan saya macam beberapa tips lah untuk belajar apa semua tu. And dia buat ujian personality, macam ujian VEX. Oh, kata salah saya, macam ujian macam kita nak lihat saya more kepada audio ke apa tah? Kinestetik. Macam saya lebih kepada mana? Contoh saya lebih kepada mendengar. So, cara macam saya nak problem solving, nak selesaikan masalah tu, dia buat macam dia tengok lah macam saya duduk dalam kelas ke apa, so dia akan suggestkan kat kita macam mana yang saya so saya follow benda tu. Alhamdulillah lah, more kepada macam saya belajar dalam kelas tu, saya lebih dapat input yang banyak jugalah. Okay. Awak ni tipe jenis yang cari kawan, kawan baik tu yang sama, satu hobi atau tak? Atau kenal baik? Saya macam saya mana-mana pun tak apa, tapi lebih selesa kalau hobi dia kenal dengan saya. And dia masuk kepala dengan saya, macam buat assignment apa tu boleh buat sekali, kalau boleh hantar lambat sikit tu dia boleh ikut jugalah. Okay. Awak misalnya ada kawan yang punya masalah, itu awak bantu dia dengar cerita je atau awak bantu selesaikan juga masalah dia? Saya akan dengar dulu cerita yang dia sampaikan apa semua tu dulu. And then saya try lah macam bagi pendapat saya macam mana perlu selesaikan, sebab dia ada masalah kan, betul tak? So saya akan bagi macam suggestion lah, tapi taklah macam dia ikut, dia nak ikut ke tak mau ikut kan, yang tu yang rasa kot. Okay. Kan adalah kita jumpa kawan yang ngambil manfaat je kat kita, pas perlu saja dia datang. Nah, itu tanggapan awak kat kawan macam tu macam mana? Tanggapan saya kalau yang macam tu tak perlu ada aku. Sebab dia just cari bila perlu, so macam tak boleh macam saya tak boleh buat kerja macam dengan dia lah. So macam tak sesuai lah bila saya buat kerja dengan dia. Saya rasa yang tu. Okay. Awak ada masalah tak dengan sosial awak dengan kawan atau ibu bapa? So far tak ada apa-apa masalah. Untuk Lania just masalah macam tadi saya cakap, masalah kepada lain yang betul je. Yang lain okey lah, tak ada apa-apa lagi untuk masa sekarang. Lepas konseling ni awak dah rasa selesa lah, terbuka cerita masalah? Okey, sekarang dah rasa selesa sikit lah sebab dapat ceritakan apa yang semua ni lah. Awak pernah ada tak kawan yang tak suka dengan kepribadian awak?
misalnya awak malas sangat ke, atau dia menegur awak di depan umum, kat publik? Sekarang tak ada lagi ke. Kalau ada pun maybe dia pun tak cerita aku. Tak cerita ni agak masalah kita kan. Mungkin dia pun just gosip or apa-apa semua tu. So macam tak tahu sangat lah. Masa tu ada tapi tak tahulah. Okay. Dah 20 minit ke? Saya tak Dah. udah, okey. Mungkin ini je saya nak tanya. Dah jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Salam.